Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dilaila Kadir dalam Berita Pagi. Kerajaan membuat keputusan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan selama 2 minggu lagi sehingga 12 Mei ini. Lanjutan itu merupakan PKP tahap 4 yang dilaksanakan bagi menyekat penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, usaha membendung COVID-19 perlu diteruskan berdasarkan data disediakan Kementerian Kesihatan. Dalam tempoh ini, kerajaan akan menilai data-data terkini yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan untuk menentukan langkah-langkah seterusnya. Saya tidak menolak juga kemungkinan bahawa PKP akan dilanjutkan lagi selepas ini. Dan ini bermakna saudara-saudari mungkin tidak boleh menyambut Hari Raya di kampung seperti biasa. Saudara-saudari masih tidak boleh bekerja kecuali bagi mereka yang bekerja dalam sektor yang dibenarkan. Perniagaan juga masih belum boleh dibuka sepenuhnya. Perdana Menteri berkata, walaupun angka menunjukkan perkembangan positif, langkah diambil hendaklah diteruskan sehingga COVID-19 dibendung sepenuhnya. Jika kes terus mencatatkan penurunan signifikan, kerajaan tidak menolak kemungkinan melonggarkan kawalan pergerakan secara bertahap di dalam beberapa sektor termasuk sektor sosial. Kelonggaran itu bertujuan membolehkan rakyat menjalani kehidupan lebih selesa menerusi pelan menyeluruh yang disediakan Majlis Keselamatan Negara MKN. Menurut Perdana Menteri lagi, Kementerian Kewangan dan Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri telah diarah bagi merangka pelan pemulihan ekonomi jangka pendek, sederhana dan jangka panjang bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi yang terkesan kerana COVID-19. Pelan pemulihan ekonomi itu penting bagi memastikan kegiatan ekonomi dapat bangkit pantas selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berakhir. Tumpuan pada masa ini adalah untuk mengenal pasti langkah dan inisiatif yang akan merancakkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan sederhana serta mendorong keyakinan rakyat dan pelabur untuk menjana semula ekonomi negara kita. Antara inisiatif yang sedang dirangka ialah membina keupayaan dan kemahiran rakyat, menggalakkan perbelanjaan domestik, meningkatkan daya tahan industri termasuk PKS serta memupuk persekitaran pelaburan yang lebih positif untuk masa hadapan. Selain itu, kerajaan sedia menimbang membuka beberapa sektor dan subsektor ekonomi yang tertakluk kepada syarat ketat bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Antaranya mengeluarkan garis panduan dan syarat terperinci kepada pelabur dan sektor korporat sebelum diberi kebenaran beroperasi semula. Kerajaan memberi kelonggaran kepada mahasiswa yang berada di kampus untuk pulang ke kampung halaman masing-masing dalam tempoh terdekat. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, proses penghantaran pulang mahasiswa berjumlah hampir 100,000 orang perlu dirancang dengan teliti supaya tidak berlaku jangkitan baharu COVID-19. Pada anak-anak kita yang berada di kampus, insya-Allah dalam tempoh yang tak berapa lama lagi anda semua boleh pulanglah ke pangkuan keluarga masing-masing. Butiran terperinci mengenai pergerakan pulang ini akan diumumkan oleh kerajaan dalam masa yang terdekat. Jadi kepada ibu bapa, sabar dulu. Beri sedikit masa pada pihak kementerian yang berkaitan untuk menguruskan perkara ini. Saya tahu anda semua agak rindukan anak masing-masing. InsyaAllah dalam sedikit masa lagi, anak-anak anda dah boleh berada di rumah. Yang penting mereka semua boleh pulang dengan selamat. Antara langkah yang diambil adalah memastikan mahasiswa terlibat benar-benar sihat dan tidak mempunyai simptom COVID-19. Ini kerana apa yang penting adalah kesemua mahasiswa pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga masing-masing.
Bagi individu terkandas di kampung atau tempat lain dan mahu pulang ke rumah masing-masing pula, kerajaan sedang menimbang memberi kebenaran satu kali perjalanan. Kebenaran itu hanya diberikan kepada mereka yang terperangkap di kampung atau di tempat lain sebelum kerajaan melaksanakan PKP tahap 1. Sempena ketibaan bulan Ramadan kali ini, Perdana Menteri meminta semua umat Islam terus istiqamah terhadap usaha memerangi pandemik COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin berharap usaha itu akan memberi kemenangan bagi melawan COVID-19 selain seluruh lapisan rakyat diberikan kesihatan dan keselamatan daripada sebarang wabak penyakit. Kita lihat secara positif. Mungkin inilah peluang yang Allah berikan pada kita untuk mengamalkan sebenar-benar ibadah puasa. Kita berbuka puasa dan bersahur sekadarnya. Makan masakan isteri kita dan tidak membazir. Kalau masakan tak jadi pun tak apa. Boleh post dalam grup Facebook masak apa tak jadi hari ini. Tak mengapalah. Kita tak dapat mendirikan solat tarawih secara berjemaah di masjid. Mungkin inilah juga peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita untuk berjemaah bersama keluarga di rumah. Jika tidak sekarang, bila lagi kita jadi imam, anak dan isteri kita jadi makmum. Menerusi perutusan khas Ramadan, Perdana Menteri turut mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Karim kepada seluruh umat Islam. Individu berada di bandar tidak dibenarkan pulang ke kampung bagi menyambut puasa. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata berlaku salah faham terhadap pengumuman beliau sebelum ini melibatkan kebenaran pulang semula ke ibu negara atau bandar lain. Jelas beliau hanya mereka yang terperangkap di kampung dan mahu pulang ke bandar sahaja diminta mendaftarkan diri di Balai Polis atau secara dalam talian bermula 25 April. Yang ada di bandar nak balik ke kampung tak boleh. Tidak boleh lagi, tidak boleh. Daripada awal lagi kita kata tidak boleh. Ramai yang ingin balik menyambut bulan puasa. Daripada awal lagi kita kata tidak boleh ada pergerakan daripada bandar untuk balik ke kampung. Itu tidak boleh. Jangan ada keliru. Jangan ada yang pergi melapor balai polis kata nak balik kampung. Tak boleh. Balik kampung tidak dibenarkan. Yang saya sebutkan semalam adalah yang terperangkap di kampung. Yang mereka, kita ingat tak dulu? Bila umum saja, 2 hari lagi akan ada PKP, ramai yang rush balik kampung. Yang itu dah terperangkap lebih daripada 1 bulan di kampung. Jadi kita minta mereka daftar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat khas menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Yang pulang dari luar negara. Umat Islam diingatkan supaya tidak mengerjakan solat fardu, solat Jumaat dan solat tarawih secara berjemaah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sebaliknya menasihatkan umat Islam agar menghidupkan ibadah dan tradisi Ramadan di kediaman masing-masing. Kita sedang memasuki Ramadan dalam era new normal. Tak ada solat fardu berjemaah di masjid. Solat jemaah dan solat tarawih berjemaah di masjid setakat ini dan dalam waktu PKP. Dan surau dalam tempoh PKP ini. Tak ada juga majlis berbuka puasa seperti biasa di masjid, iftar dan surau dalam tempoh PKP ini. Tak ada juga moreh yang biasa kita makan, minum selepas tarawih dalam tempoh PKP. Alternatifnya, hidupkan ibadah dan tradisi Ramadan kita bawa ke rumah kita. Kita semua hendaklah beribadat dalam Ramadan sebagaimana sedia kala kerana ia adalah usaha memelihara agama Hifzuddin dan juga dalam maqasid syariah.
Umat Islam dan rakyat perlu mematuhi tempoh PKP kerana usaha menyelamatkan nyawa lebih penting ketika berdepan pandemik COVID-19. Perkara itu dipersetujui ulama dari seluruh dunia memandangkan usaha memutuskan rantaian penyebaran COVID-19 adalah keutamaan pada masa sekarang. Seramai 325 anggota Kementerian Kesihatan KKM dikesan positif COVID-19 dengan 185 kes sudah pulih sepenuhnya setakat semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata jumlah itu merupakan 5.8% daripada jumlah keseluruhan kes positif dilaporkan di negara ini. Daripada jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di kalangan anggota Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 185 kes telah pulih sepenuhnya dan di-discharge. Dan 137 kes sedang dirawat di hospital dan melibatkan 3 kes kematian. Kes-kes ini terdiri daripada 77 orang pegawai perubatan, 66 orang jurawat, 34 orang pegawai perubatan siswaza, 23 orang pakar perubatan, 21 orang penolong pegawai perubatan dan 104 lain-lain skim perkhidmatan. Hasil siasatan mendapati punca jangkitan tersebut bukan disebabkan pengendalian kes disahkan positif COVID-19 di Kemudahan Kesihatan KKM. Sebaliknya, 70% kes berpunca daripada aktiviti persendirian seperti menghadiri majlis keramaian, perjalanan ke luar negara dan sebagainya. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 90 kes pulih direkodkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan pulih daripada COVID-19 setakat ini kepada 3,542 pesakit. Sementara itu, berlaku 2 pertambahan kes kematian melibatkan warga negara masing-masing berusia 32 dan 67 tahun. Jumlah kes baharu positif COVID-19 sehingga semalam pula berjumlah 71 kes menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 5,603. Kes kematian ke-94 iaitu kes 3,871 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 32 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau merupakan anggota perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia dan mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 3,662 yang berkaitan dengan kluster Hospital Pakar Muar Johor. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajar Kalsum Johor pada 6 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 23 April 2020 jam 12.36 tengah malam. Ini merupakan kematian ketiga di kalangan anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Manakala kes kematian ke-95 iaitu kes ke-4,129 mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan penyakit buah pinggang. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melahirkan rasa bimbang berikutan trend peningkatan jangkitan COVID-19 di Afrika, Amerika Tengah dan Selatan serta Eropah Timur. Pada masa sama, WHO mendapati pandemik COVID-19 semakin menurun dan stabil di Eropah Barat hasil langkah pencegahan yang dikuatkuasakan.
Antaranya keberkesanan amalan penjarakan sosial dan perintah berkurung dalam menyekat penularan pandemik COVID-19. Menurut Ketua Pengarahnya, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, setiap benua menunjukkan trend COVID-19 yang berbeza bergantung kepada langkah pencegahan yang dilaksanakan. Sehubungan itu, WHO memberi amaran bahawa usaha melawan COVID-19 masih panjang dan jika langkah pencegahan dilonggarkan lebih awal, ia memberi risiko peningkatan mendadak kes jangkitan COVID-19. WHO mencadangkan supaya benua seperti Afrika dan rantau lain yang menyaksikan peningkatan kes melaksanakan segera aspek persediaan penularan pandemik seperti pemantauan dan mobilisasi komuniti menjayakan sekatan pencegahan. Sehingga 22 April, terdapat lebih 2 juta kes positif COVID-19 di seluruh dunia dengan 169,000 daripadanya membabitkan kematian pesakit. Pemimpin Kesatuan Eropah EU masih berusaha mencapai persetujuan berhubung pakej menyelamat ekonomi yang terjejas kerana pandemik COVID-19. Ketua Bank Pusat Eropah Christine Lagarde mengingatkan pemimpin EU supaya tidak terlambat dalam memberi perhatian kepada usaha pemulihan ekonomi. Lagarde berkata, keluaran dalam negara kasar KDN KEU dijangka merosot sebanyak 15% berikutan pandemik COVID-19 yang memerlukan usaha bersepadu pemulihan ekonomi. Kesan COVID-19 kepada ekonomi EU akan lebih dirasai sepanjang bulan April ini. Kerajaan di seluruh dunia berdepan tekanan bagi pemulihan kerana pandemik COVID-19 menyebabkan berpuluh juta kehilangan pekerjaan selain ancaman kemarau di rantau Eropah. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran bahawa usaha melawan COVID-19 masih belum berakhir dan dijangka mengambil masa lebih lama sehingga vaksin COVID-19 berjaya dihasilkan. Ini bermakna impak COVID-19 kepada ekonomi akan berterusan dan tidak dapat dijangka kerana kegiatan ekonomi di seluruh dunia kini terhenti. Menurut Lagarde, dunia kini bergelut mencari jalan memulihkan ekonomi kerana situasi disebabkan COVID-19 tidak pernah dihadapi sebelum ini dan berbeza daripada kegawatan ekonomi biasa. Menteri Pertama Scotland, Nicola Sturgeon berkata penarikan semula langkah pencegahan COVID-19 akan dibuat secara berperingkat dan ada langkah dikekalkan sehingga penghujung tahun ini. Jelasnya kerajaan akan terus melaksanakan langkah pencegahan sehingga penularan COVID-19 dapat ditamatkan sepenuhnya. Beliau berkata demikian ketika membentangkan garis panduan baharu berkaitan langkah pencegahan COVID-19 yang dikuatkuasakan sejak 23 Mac lalu. Antara langkah yang dikekalkan untuk jangka masa panjang adalah larangan berhimpun sama ada di pub atau tempat awam lain. Selain itu, amalan penjarakan sosial turut dikekalkan bagi memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Buat masa ini, Scotland tidak melonggarkan perintah berkurung dan sekatan pergerakan ke atas rakyatnya memandangkan usaha melawan COVID-19 masih belum menunjukkan hasil dikehendaki. Beliau menyeru rakyatnya menyesuaikan diri dengan realiti baharu pada masa hadapan bagi mengawal pandemik COVID-19. Pihak berkuasa Milan, Itali mengkebumikan 61 mangsa COVID-19 yang tidak dituntut ahli keluarga masing-masing di tanah perkuburan Moskow. Menurut Datuk Bandar Giuseppe Sala, ahli keluarga diberi masa 5 hari untuk menuntut mayat mangsa COVID-19 dan jika tiada sebarang tuntutan, mayat akan dikebumi dalam 1 liang. Sebelum ini, mereka diberi masa 30 hari untuk menuntut mayat namun disebabkan kes kematian tinggi COVID-19, tempoh itu disingkatkan kepada 5 hari sahaja. Rumah mayat dan pusat pengurusan mayat di sekitar Milan meningkatkan keupayaan bagi menguruskan mangsa COVID-19 yang dijangka meningkat dalam tempoh beberapa minggu lagi. Ahli keluarga 61 mangsa COVID-19 yang baharu dikebumikan ini boleh menuntut mayat selepas 2 tahun bagi dikebumikan semula di tanah kelahiran mereka.
Angkatan Tentera Iran diberi kebenaran menyerang tentera laut Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump mengeluarkan arahan supaya menembak bot tentera laut Iran yang mengancam kapal di Teluk Parsi. Ketuanya Major Jeneral Hussein Salami berkata Tehran telah mengemukakan aduan rasmi terhadap Washington melalui Duta Switzerland yang menguruskan kepentingan Amerika Syarikat di Iran. Pertikaian terbaharu kedua-dua negara itu tercetus kembali apabila Amerika Syarikat mendakwa tentera lautnya diancam di perairan Teluk Parsi. Insiden tersebut menarik perhatian kumpulan krisis antarabangsa yang mendesak kedua-dua negara meredakan ketegangan segera berikutan fokus dunia ketika ini adalah melawan COVID-19 yang telah melumpuhkan ekonomi global. Krisis melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dilihat hanya memburukkan lagi situasi sedia ada, memandangkan laluan Selat Hormuz dan Teluk Paris merupakan salah satu jalan dagangan serta laluan perkapalan minyak utama dunia. Dua bekas pegawai perisikan Syria menjalani perbicaraan di Jerman bermula Khamis di atas pertuduhan melakukan jenayah terhadap kemanusiaan. Ia merupakan perbicaraan pertama melibatkan rejim Presiden Bashar al-Assad. Suspek utama adalah Anwar Raslan yang merupakan bekas Kolonel pasukan tentera Syria dituduh melakukan jenayah ke atas kemanusiaan. Tertuduh yang berusia 57 tahun pernah menguruskan pusat tahanan Al-Khatib di Damsyik dan didakwa terlibat dalam pembunuhan 58 mangsa di pusat tahanan tersebut. Anwar juga didakwa terlibat menyeksa 4,000 yang ditahan di Al-Khatib pada 2011 hingga 2012. Defendant kedua dikenali sebagai Iyad Al-Gharib, 43 tahun, yang dituduh membantu melakukan jenayah terhadap kemanusiaan apabila didakwa terlibat menahan penunjuk perasaan dan menghantar mereka ke penjara Al-Khatib pada 2011. Kedua-duanya ditahan Februari tahun lalu selepas memohon suaka daripada kerajaan Jerman. Mereka menjalani perbicaraan berdasarkan prinsip keadilan sejagat yang membenarkan negara asing menjatuhkan hukuman kerana jenayah terhadap kemanusiaan. Pihak bomba dan penyelamat Poland masih bertungkus lumus mengawal kebakaran di Taman Negara Bribza yang tercetus sejak Ahad lalu. Setakat ini, kebakaran sudah memusnahkan 6,000 hektar kawasan atau 10% daripada hutan di Taman Negara tersebut. Cabaran utama dihadapi pasukan bomba dan penyelamat adalah kekurangan sumber air berikutan negara itu sedang dilanda musim kemarau paling buruk dalam tempoh beberapa tahun. Kawasan yang terbakar menempatkan habitat pelbagai haiwan liar yang merupakan tarikan utama pengunjung ke Taman Negara Bribza. Kementerian Alam Sekitar Poland memberitahu kebakaran berpunca daripada pembakaran terbuka yang kemudian merebak dengan pantas kerana cuaca kering dan berangin. Mengulas bencana itu, Presiden Poland Andrzej Duda meminta seluruh rakyat tidak melakukan pembakaran terbuka dan mengelak membazir air kerana musim kemarau kali ini mendedahkan negara itu kepada masalah kekurangan bekalan air bersih. Berita sukan, Mesyuarat Khas Jawatan Kuasa Tertinggi Sukan Malaysia telah memutuskan tarikh baharu penganjuran Sukan Malaysia Johor SUKMA 2020 ialah pada 6 hingga 14 Mac tahun depan, manakala tarikh para SUKMA 2020 adalah pada 5 hingga 10 April 2021. Perkara ini diumumkan oleh Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican menerusi satu kenyataan media. Mesyuarat khas berkenaan dijalankan secara atas talian disertai semua ahli jawatan kuasa tertinggi SUKMA dari semua wakil negeri, Majlis Olimpik Malaysia MOM, Institut Sukan Negara ISN serta Sekretariat SUKMA Johor. Selain tarikh, turut diputuskan pengekalan nama SUKMA 2020 dan para SUKMA 2020 selain pindaan berkenaan peraturan am. Tambah Datuk Seri Rizal, mesyuarat jawatan kuasa tertinggi seterusnya akan diadakan pada bulan Oktober 2020 jika terdapat perubahan tarikh temasya berkenaan.
Datuk Seri Rizal berharap keputusan ini memberikan kelegaan kepada atlet pelapis di negeri-negeri untuk latihan persendirian selain peka dengan arahan pihak berkuasa dan Kementerian Kesihatan dengan menghadkan pergerakan masing-masing. Persatuan Bola Sepak Polis Diraja Malaysia PDRM-FA setuju melaksanakan pemotongan gaji pemain dan jurulatih sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Setiausaha Kehormat PDRM-FA ACP Zulkifli Yahya berkata pihak pengurusan akan membuat keputusan berhubung peratusan pemotongan gaji tersebut. Saya bernahari dan beberapa staf lain telah berbincang dengan hampir 70% untuk memotong gaji ini. Jadi rata-rata player bersetuju untuk gaji mereka dipotong. Hanya mereka memohon pertimbangan saja sebaik kita untuk menimbangkan jumlah berapa yang harus dipotong. Itu saja. Jadi sehingga kini mereka tidak ada masalah. Sebelum ini, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memberikan tempoh sehingga 23 April buat pasukan mencapai persetujuan berhubung isu pemotongan gaji. Namun Badan Induk Bola Sepak Negara itu sedia memberikan tambahan masa kepada setiap pasukan dan kelab untuk menyelesaikannya dengan kaedah terbaik. Setakat ini, 3 pasukan Liga Super sudah berbuat demikian seperti Johor Darul Takzim JDT, Melaka United dan Felda United, manakala 2 pasukan daripada Liga Perdana iaitu UKM FC dan Kuching FA. Atlet e-sukan profesional Jun Ji Kau atau nama gelarannya Secret Bui Bui melakar sejarah apabila tersenarai dalam Malaysia Book of Records, pengiktirafan tontonan paling tinggi untuk video e-sukan tunggal di YouTube diberikan oleh MBOR kepada kandungan video YouTube Bui Bui yang merekodkan sebanyak 7 juta tontonan. MBOR menerusi kenyataan di Facebook berkata pengiktirafan ini diberikan kepada wira-wira tempatan termasuk pemain dan jenama sukan. Video yang mendapat pengiktirafan bertajuk Four Fingers Claw Control Hand Cam Plus Settings by View diterbitkan pada tahun lalu. Ini julung kali MBOR mengiktiraf atlet-atlet dalam dunia e-sukan. Bui Bui kini mempunyai 700,000 pelanggan dari pasukan tim Secret Malaysia merupakan atlet yang terkenal dalam permainan Player Unknown's Battleground PUBG. Laporan itu mengakhiri berita pagi. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi RTM Mobile secara percuma di Google Play atau App Store. Kami juga boleh ditonton menerusi My Freeview 123. Jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan, amalkan penjarakan sosial dan patuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Saya Lila Kadir mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.